Rakyat perlu sedia kemungkinan PKP dilaksanakan semula. Rakyat Malaysia perlu bersedia berdepan kemungkinan Perintah Kawalan Pergerakan PKP berkuat kuasa semula sekiranya penularan jangkitan COVID-19 yang sebelum ini mencatatkan penyusutan kembali meningkat. Mendedahkan perkara itu, Menteri Kanan, Keselamatan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menitipkan pesanan bahawa apa yang berlaku ketika situasi semasa mungkin berbeza dengan persekitaran semalam. Sehubungan itu, katanya, setiap keputusan kerajaan sebenarnya bergantung kepada situasi semasa dan data mengenai kadar penularan COVID-19 yang diperoleh dari Kementerian Kesihatan KKM. Kita lihat banyak negara di dunia seperti Jerman, Korea Selatan, China dan sebagainya membuka negara mereka daripada perintah berkurung atau kawalan pergerakan, tetapi apabila situasi berubah, akhirnya mereka perlu menutup semula. Kita dengar berita semalam bahawa Arab Saudi yang sebelum ini tiada penutupan sepenuhnya di negara terbabit, kini mengenakan perintah berkurung selama 24 jam berkuat kuasa untuk 5 hari, iaitu dari 23 Mei hingga 27 Mei. Oleh itu, 5 hari termasuk ketika Aidilfitri, negara mereka ditutup atau dikenakan perintah berkurung. Tetapi kita bernasib baik apabila kerajaan memberikan sedikit kelonggaran. Bagaimanapun, setiap kebebasan perlu dihargai dengan penuh tanggungjawab, iaitu menjaga kepentingan diri dan masyarakat, termasuk keselamatan keluarga sendiri, katanya pada sidang media selepas mesyuarat khas Menteri mengenai Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Putrajaya hari ini. Sesungguhnya, sambutan Aidilfitri kita pada tahun ini sememangnya antara peristiwa yang tidak boleh kita lupakan sampai bila-bila. Inilah pertama kalinya kita menyambut Ramadan dan Syawal tanpa kemerian biasa. Inilah dugaan buat kita semua. Semoga kita menghadapinya dengan tabah. Semoga COVID-19 ini segera terhenti penularannya. Sememangnya akan terjadi impak yang besar pada dunia keseluruhannya. Sememang tidak terfikir oleh kita tentang kejadian seperti ini di dunia yang nyata. Sebelum itu, kita hanya menonton peristiwa seperti ini di layar perak sahaja. Kehidupan di dunia ini penuh dengan ujian. Tanpa mengira sesiapa pun sama ada orang itu kaya atau miskin, tetap ada ujiannya. Setiap ujian yang dihadapi dalam kehidupan ini mampu menjadikan seorang insan itu lebih kuat dan tabah. Tidak mungkin orang beriman akan memperoleh pahala dan nikmat syurga tanpa sebarang ujian dan kesusahan. Cuma yang membezakan antara manusia adalah bentuk ujian yang diterima. Mungkin bagi sesetengah, orang melihat ujian yang menimpa orang lain itu tidaklah dianggap ujian besar, namun orang yang melalui ujian itu yang lebih mengetahui. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran bermaksud, patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata, kami beriman, sedang mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan. Dan demi sesungguhnya, kami menguji orang yang terdahulu daripada mereka, maka, dengan ujian yang demikian, nyata apa yang diketahui Allah orang yang sebenar-benarnya beriman dan nyata pula, apa yang diketahuinya, orang yang berdusta. Surah Al-Ankabut, ayat 2 hingga 3. Jangan kerana gairahnya kita nak balik kampung dan ziarah sana sini, akhirnya kita akan menyesal diri sebab orang tua kita dah dijangkiti. Kalau boleh sembuh tak mengapalah juga, tapi kalau tak boleh sembuh sampai membawa maut, akhirnya nak iring ke kubur pun tak dibenarkan. Tak kesedih kalau jadi macam tu, yang dah berada di kampung itu faham-fahamkan ibu bapa kenapa ada anak mereka tak balik. Semoga mereka faham dan tidak timbul isu sedih dan marah pada anak yang tidak balik.